Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan akak lagi dalam Seram Cengkeh. Kali ini akak ingin menyerahkan kepada Makcik Lela untuk bercerita. Silakan Makcik Lela. Assalamualaikum semua. Lama benar Makcik Lela tak bercerita ya. Ingat lagi ke hidup dekat Makcik Lela ni. Makcik Lela tak nak sembang panjang. Atau Makcik Lela teruskanlah bercerita. Ini nak berkhabar. Bukan kisahnya ni dari Makcik Lela. Makcik Lela menyampaikan je. Kisahnya macam ni. Lebih kurang pada tahun 1993. Tak silap. 1994. Saya kurang pasti kata penulisnya tu. Ada seorang pemuda ni pelajar universiti di Johor. Ada membuat aktiviti luar bersama siswa-siswa universiti tersebut untuk menjelajah Gunung Ledang dan berkhemah di sana untuk bermalam. Kau tahu ke Gunung Ledang tu dekat mana? Cik kau komen. Makcik Lela tak tahu, lupa. Cubalah komen ya. Tiba pada masa yang dijanjikannya tu untuk mereka tu jangka trekking. Seperti biasa lah. Mereka ni berangkat ke sana dan masing-masing ada partner untuk melakukan sebarang aktiviti dekat Gunung Ledangnya tu. Setiba si pemuda ni dekat sana, mestilah dia tu rasa gembira benar. Teruja melihat keindahan Gunung Ledang yang semula jadi cantiknya tu berbanding gunung-gunung lain dekat Malaysia. Gunung Ledang ni juga antara gunung yang menjadi nombor 1 yang kaya dengan legenda yang tersendiri sejak dari dahulu kala lagi. Baiklah. Makcik Lela berbaliklah kepada cerita si pemuda tadi. Hampir sehari suntuk lah si pemuda tu dengan teman-teman yang lain menjelajah hutan. Mendakikan gunung melalui sungai, memasak makan untuk makanan sendiri. Lepas tu adalah demo tu buat game misi mencari harta karun dan sebagainya. Seronok lah pendek katanya aktiviti demo tu. Hari pun semakinlah senja. Matahari semakin terbenam dan benar-benar dah masuk ke senjanya. Semasa si pemuda dengan teman-teman yang lain tu menyusuri hutan dan semak samun, mata si pemuda tu dia sempat dia terlihat seorang nenek kebayan. Dia tengok seimbas lalu gitu je lah. Idok lah dia tengok, nenek kebayan. Idok. Tapi sepintas lalu je lah. Nampak gitu-gitu je. Nenek kebayan tu berada tak jauh dari kumpulan mereka tu. Tak silap saya, kata si pemuda ni, dia nampak susuk tubuh nenek kebayan tu dari belakang. Belakang je ke? Mujur jugalah tidak nampak dari depan. Kalau nampak ke depan, ada guana gamuknya ya. Terkejutlah kat situ ya. Sebaik saja si pemuda tu dia nengokkan nenek kebayan yang berjalan pergi ke semak samun tu, terlintahlah dalam hati dia. Apalah orang tua tu buat senja-senja ni? Tak lama kemudian si pemuda tu dah tak nampak dah kelibat nenek kebayan tu lagi. Setelah tamat perkemahan mereka selama 2 hari, keesokan harinya tu kumpulan si pemuda bersama dengan teman-teman dia berangkatlah balik ke kampus untuk kuliah seperti biasa. Udah habislah tu masanya untuk demo pergi berseronok sana. Pada malam tu jugalah sesuatu yang aneh berlaku pada si pemuda tu. Kawan-kawan sebilik dia rasa pelik tahu dengan kelakuan si pemuda yang mengurungkan diri dia dalam bilik. Dan pemuda tu tak nak bercampur dengan orang. Tak mau je dia duduk bersendirian je. Hanya diam je. Lepas tu termenung je dalam bilik sendiri tanpa sebab. Semakin lama kawan sebilik si pemuda tu rasakan tingkah laku si pemuda tu berlainan sangat. Selalu hidup apa tu.
macam kebingungan, terpinga-pinga, bela dan sewaktu dengannya lah, pendek kata. Malam pada waktu tu semakin larut dan si pemuda tu masih juga tak ada tidur lagi. Elok tercegat, dia bukan berdiri tapi dia duduk keras macam tu dalam bilik. Tak lama kemudian, lebih kuranglah pukul 3 pagi, terdengar bunyi cermin. Tiba berderai cermin tu. Ada tak terkejut kawan-kawan? Kawan-kawan dekat bilik, lepas tu jiran mereka pun sama, turut terkejut bila mendengar bunyi benda pecah tiba. Sebaik je kawan-kawan sebilik si pemuda tu dibangun tau, nak tengok apa yang berlaku. Lepas tu, Dema ni nengokkan si pemuda tu dah memecahkan kepingan-kepingan kaca dekat tingkap bilik mereka. Si pemuda tu dengan tak sedarkan diri, seperti dirasuk tahu, meronta-ronta, ingin terjun ikut tingkap. Koma. Ada sampai apa tu jadinya? Udah kenapa? Segeralah mereka tu menahan si pemuda dari terus terjun melalui tingkap dan mengamuk. Hui, teruk benar. Istilah sekarang ni udah dipanggil histeria ya dok. Begitulah yang dialami oleh pemuda tu. Segeralah kawan sebiliknya tu memanggilkan warden asrama. Jangan tersebut warden asmara, bahaya kamu. Warden asrama, dan memanggil pensyarah yang arif dalam bidang histeria untuk membantu si pemuda yang tak sedarkan diri tu. Setelah ustaz atau pensyarah yang berkaitan datang dan meredakan si pemuda tu dari kerasukannya tu, kelihatan si pemuda tersebut perlu diubati atau dicutikan untuk balik je lah berubat dekat kampung. Senang cerita. Usahlah, udah lagi lah nak duduk stay dekat asrama, bahaya. Apa yang diperhatikan, benda yang merasuk dalam tubuh si pemuda tu gagal dikeluarkan dan bendanya tu sangat ganas. Hanya mampu ditundukkan buat sementara waktu sahaja. Tak boleh nak dibuang terus. Tak lama kemudian, pihak universiti menghubungi keluarga si pemuda tu dan minta le mereka datanglah jemput anak oma ni, bawa balik, bawa le berubat, barulah lepas sihat nanti datanglah ya teruskan pengajian seperti biasa. Macam tu le bunyinya. Diringkaskan cerita lah, sebaik sahaja pemuda tu balik ke rumah, perkara yang sama juga diulangi oleh si pemuda tu. Dia seakan-akan dirasuk oleh sesuatu yang membuatkan diri dia melakukan kekecohan tahu. Habis tingkap di rumah keluarganya tu dipecah-pecahkan, satu-satu dipecahkan. Tidaklah dia pecah mengamuk dengan kayu ke apa mudahnya, tapi tidak, satu-satu dimainnya, dipecahnya. Tingkap dapur, dan tak lama lepas tu lah dia mulanya dari tingkap dapur lah. Lepas tu tingkap bilik air pula dipecah-pecahkan. Kemudian menjerit-jerit minta tolong. Udah kenapa? Apa yang anehnya, tangan yang digunakan untuk pecahkan kaca-kaca tingkap tu langsung tak ada luka. Tak ada darah. Itu kepeliknya. Memang sesuatu yang kalau kita fikir dengan fikiran waras kita ni, hakikatnya mesti berdarah lah kan. Takkanlah duk main cermin satu-satu apa tu tak berdarah. Mestilah berdarah, mana maunya. Kaca koknya. Seperti seolahnya pemuda tu kebal lah pula, langsung hidup luka. Malah si pemuda tu tak ada rasa sakit. Oh, biar betul. Mungkin begitulah ya yang akan terjadi setelah ada makhluk lain dalam badan manusia. Rasanya lah, kalau makcik Lela lah menengoknya penuh, merasanya hidup lah. Tak tahulah nak khabar macam mana.
Bila melihat situasi yang serius serupa tu, ayahnya si pemuda tu segeralah memasungkan kaki anaknya yang kesukaran tu dengan tali. Anaknya kesukaran tu maknanya dah tak boleh nak dibendung, dah tak boleh nak buat apa. Kita nak kejong-kejong, nak pegang-pegang, dah tak boleh, dah terlepas. Udah dipasung pula kaki anaknya tu. Terpaksa kan? Kasihan sungguh lah melihat apa yang berlaku. Kesian dekat pemuda tu. Tak ada ibu bapa yang dok menyakitkan anak sendiri. Percayalah tak ada. Melainkan terpaksa. Tapi dalam kes ropa ni terpaksa jugalah diikat dulu untuk keselamatan semua pihak. Keselamatan anaknya sendiri juga bermain dengan kaca ni bukan sembarangan. Tajam juga. Ayah dengan ibu si pemuda ni mencarilah jalan keluar untuk memulihkan anak mereka tu. Setelah mereka mendapat tahu adalah seorang tukang ubat yang boleh mengubati anaknya tu, maka segeralah mereka tu bawakan pergi jumpa tukang ubat tu. Tapi malangnya pula tak berjaya. Malah anaknya tu makin mengganeh. Reaksi si pemuda tu seolah-olah tak takut dengan cara perubatan tu. Usah kenang nak takut cara perubatan, tak takut apa pun. Makin jadi. Begitulah kesnya. Ramai jugalah yang cuba ubatkan si pemuda tu tapi gagal. Yang terakhir setelah melalui jalan buntu, ibu dengan ayah pemuda tu ada dengar khabar adalah seorang kiai ni yang boleh mengubati penyakit-penyakit ganjil yang pelik-pelik macam tu. Setelah dibawanya berubat dengan kiai tu, alhamdulillah menampakkan kesan positif dan sifat si pemuda yang selalu mengganas dah bertukar tau sikit. Dia jadi diam sikit, lepas tu dia jadi lembut sikit, dah tak ada dah berkasar-kasar benar. Cuma kelakuannya pemuda tu masih lagi keanak-anakan dan separuh sedar. Idoklah berbalik pada diri dia sebetulnya, idok lagi kena berubat lagi tu. Setahu saya, sepanjang keluarganya tu menjaga si pemuda tu, ianya berlaku di bulan yang berkat, iaitu bulan Ramadan. Bulan masa umat Islam ni tengah berpuasa. Kejadiannya tu berlarutan sehinggalah Syawal sambil mendengar takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup sedih dan syahdu. Mana idoknya? Semua tengah menyambut raya dengan gembira. Tapi mereka ni dalam keadaan berduka dengan anak mereka yang separuh pulih apa tu. Seboklah pula dengarnya. Koma. Ada juga yang menyarankan supaya dibawakan aja ke hospital orang sakit jiwa je. Sebab dah tak boleh nak dikawal lagi. Sampai apa tu? Tak kesian? Orang sekeliling memandang dia macam orang gila. Aduh, sedih pula Makcik Lela rasa. Siang hari berjalan kaki seorang diri pergi kedai dengan tak pakai bajunya, dengan hanya berseluar pendeknya. Jalannya tu tak ada nak menoleh ke kiri ke, nak toleh ke kanan ke, senonom je berjalan. Tak ada dihiraunya orang yang horn kereta ke. Jadinya nasib dia tak berlaku kemalangan lah time tu. Bahaya juga ya kes yang rupa ni. Diringkaskan ceritanya lagi, si pemuda yang sakit dirasuk oleh sesuatu yang entah tak tahulah dari mana puncanya tu, pulih setelah menjalani susulan perubatan dengan kiai yang mengubatinya tu. Alhamdulillah. Si pemuda tu tak lama lepas tu lah dia menghabiskan pengajian dia dan ditamatkan pengajian dia. Dia dapat ijazah sarjana muda. Syukur pada Allah. Masa depan dia cerah dan berjaya menjadi pegawai kerajaan yang disegani dan dihormati tahu. Bagusnya lah. Siapa yang dok sangka kan? Kalau dulu kalau kita tengok ada yang dok kata dia ni orang gila dan sepatutnya lah pemuda ni duduk je dekat hospital gila tu ataupun Tanjung Rambutan tu adalah tempat orang gila duduk tu. Tengok sekarang ni dah jadi orang berjawatan tinggi. Ini semua berkat kesabaran ibu dan ayah serta keluarga yang membantu memulihkan anaknya.
Kita ni ambil le pengajaran. Jangan kita hukum cepat benar ahli keluarga kita dah apa tu. Terai berubat. Terai. Pergi dulu bawa jumpa pakar perubatan Islam. Cuba dekat hospital ke. Cubalah mana-mana. Jangan cepat menghukumnya. Alhamdulillah lah untuk pemuda ni. Jika diikut kajian juga setahu saya lah, peratusan orang gila yang kalau diperdengarkan selalu dengan ayat suci Al-Quran akan pulih dari sakit gilanya tu. Berbalik pada tajuk kita, misteri nenek kebayan Gunung Ledang tadi. Sehingga sekarang masih tak dapat nak dikaitkan apalah perkaitan nenek kebayan yang dilihatnya tu di Gunung Ledang dengan si pemuda tu. Memang tak tahulah ada kaitan ke hidup, memang tak tahu. Tapi kebetulannya apa tu lah. Yang pasti selepas kejadian melihat nenek kebayan tu, dah berlaku perkara misteri dalam hidup si pemuda ni. Macam tu lah apa yang dilalui oleh pemuda tu. Persoalannya sekarang ni, adakah nenek tu sejenis jin ifrit yang merasuk atau jin baik? Hanya Allah sahaja yang tahu. Apa yang saya dengar, jin Islam ni memang tak boleh merasuk tubuh manusia. Sebab itulah perjanjian dia. Tapi saya tak confirmkan, saya tak boleh nak sahihkan tau. Saya sekadar tahu macam tu je. Wallahualam. Udah habis ceritanya ya? Udah. Sekian sahaja dari Makcik Lela. Apa yang baik samalah kita ambil jadi teladan. Apa buruk kita jangan duk ikut. Gitu. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.